Bekas Setiausaha Datuk Bandar Sor lapor gangguan seksual 2 hari sebelum Pak Wun Sun disyaki bunuh diri. Agensi di bawah PBB cadang wujudkan birokrasi kawal penggunaan drone senjata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam berita dunia. Mayat Datuk Bandar Sor Pak Wun Sun ditemukan pasukan penyelamat tengah malam Khamis 7 jam selepas beliau dilaporkan hilang. Mayatnya ditemukan di kaki Gunung Bukasan kira-kira 1 kilometer dari Waryong Park. Operasi mencari Park melibatkan 700 anggota polis dan bomba termasuk penggunaan anjing pengesan serta drone yang digerakkan selepas menerima laporan kehilangan beliau. Mayat Park dikesan oleh salah seekor anjing dan hasil pemeriksaan mendapati tiada barangan peribadi beliau yang hilang. Buat masa ini, polis menjangkakan Park keluar dari kediamannya di Gaho Dong pada pagi Khamis dan menaiki taksi menuju ke Waryong Park sebelum berjalan kaki ke kaki Gunung Bukasan. Walaupun siasatan masih dijalankan, polis percaya Park membunuh diri di lokasi tersebut. Mayat kemudian dibawa ke hospital bagi tujuan bedah siasat dan mengenal pasti punca kematian. Park yang merupakan salah seorang pemimpin kanan Parti Demokratik mentadbir Seoul sejak 10 tahun lalu. Mendiang dilihat sebagai calon berpotensi menggantikan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Dalam perkembangan sama, polis Seoul mendedahkan Datuk Bandar Park Wun Sun berdepan pertuduhan serangan seksual 2 hari sebelum beliau ditemukan mati di kaki Gunung Bukasan. Bekas setiausaha beliau telah membuat laporan polis mengenai gangguan seksual dan pihak berkuasa membuka kertas siasatan untuk tindakan lanjut. Menurut wanita itu, beliau telah dicabul beberapa kali sejak bekerja di bawah Park tahun 2017. Polis kini menjalankan siasatan terperinci untuk melihat sama ada pertuduhan itu telah mendorong Datuk Bandar membunuh diri. Susulan insiden kehilangan bintang program drama musikal Glee Naya Rivera di Tasik Piru, California, pihak berkuasa percaya mangsa telah menemui ajal setelah usaha mencari dan menyelamat sejak kemarin menemui jalan buntu. Menurut jurucakap Polis Daerah Ventura, Sarjan Kevin Donohue, setakat ini usaha pencarian membabitkan anggota penyelamat dan sejumlah aset gagal menjejak kelibat Rivera. The assets that we currently have in place looking for her include helicopters from both the Sheriff's Office and from the U.S. Coast Guard. We have about a half a dozen boats out on the water. We have some watercraft, personal watercraft out on the water, multiple dive teams. We're searching a northern half of the lake, which is a good-sized area, hoping to find any clues or evidence of her disappearance. Justru pihak berkuasa mensyaki mangsa telah lemas. Ekoran itu, misi menyelamat kini ditukar kepada operasi pencarian. Sebelum dilaporkan hilang, Rivera menaiki bot bersama anak lelakinya berusia 4 tahun. Anaknya itu memaklumkan penyiasat bahawa si ibu terjun ke dalam tasik untuk berenang. Dalam rancangan Glee, Rivera terkenal dengan watak ahli kumpulan sorak Santana Lopez. Kes pembunuhan yang berlaku di perkampungan Badialan di Fana mencetuskan kebimbangan penduduk apabila 8 mangsa dipenggal setakat ini. Siasatan awal polis mendapati pembunuhan itu mempunyai kaitan dengan amalan sihir, namun ia masih belum dapat dibuktikan sehingga mencabar kesabaran penduduk.
Sejak 2018, polis sudah menahan 11 lelaki namun pembunuhan terus berleluasa dan menyamai kes sebelum ini iaitu mangsa dipenggal kepala menggunakan kapak atau pisau. Menjawab desakan penduduk, polis mengakui berdepan jalan buntu berikutan kekurangan kelengkapan seperti kamera pemantauan untuk dipasang di perkampungan penduduk. Bandar Fana yang didiami 36,000 penduduk terpisah daripada gerakan pemisah dan aktiviti militan kerana terletak di pedalaman. Faktor itu menolak penglibatan militan di dalam kes pembunuhan penduduk. Polis juga telah menolak motif balas dendam dan juga pertikaian kewangan sebagai faktor pembunuhan berlaku. Menurut polis lagi, penduduk yang menjadi mangsa biasanya tinggal bersorangan dan jauh daripada penduduk lain. Penduduk mendakwa pembunuh mengumpul darah untuk digunakan di dalam upacara sihir. Antara mangsa yang dibunuh terdiri daripada suri rumah, pekerja menara telekomunikasi, kanak-kanak albino berusia 5 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Pelapor khas Pertubuhan Bangsa Bersatu Agnes Kalamat mencadangkan semua negara mewujudkan mekanisme kebertanggungjawaban untuk penggunaan dan pengeksportan drone bersenjata. Cadangan dibuat selepas berlaku peningkatan penggunaan drone bersenjata untuk pembunuhan. Bagi tahun 2020, sekurang-kurangnya Angkatan Tentera 102 negara sudah mempunyai drone aktif dan 40 daripadanya memiliki drone bersenjata. Sejak 2015 pula, terdapat 11 negara membangunkan drone bersenjata bagi tujuan pembunuhan sasaran. Antara contoh terbaik adalah penggunaan drone oleh Amerika Syarikat untuk membunuh Komander Tentera Iran Qasim Soleimani pada Januari lalu. Hasil pembangunan teknologi menjadikan drone sebagai senjata berkesan yang kecil tetapi membawa kemusnahan besar. Impak yang dibawa oleh pembangunan itu menjadikan medan perang semakin berbahaya berbanding sebelum wujudnya drone bersenjata. Tentera Syiah Houthi Yaman mendedahkan penemuan sejumlah besar senjata milik Amerika Syarikat di wilayah Al-Ba'idah. Susulan penemuan itu, Syiah Houthi mendakwa Washington berselindung di sebalik agensi kemanusiaan bagi membekalkan senjata kepada tentera Yaman dan operasi diketuai Arab Saudi. Menurut Brigadier Jeneral Yahya Sari, senjata berkenaan mempunyai logo agensi Amerika Syarikat untuk pembangunan antarabangsa USAID. Penemuan itu jelasnya membuktikan peranan agensi kemanusiaan Amerika Syarikat mengumpul maklumat serta membekalkan senjata untuk membunuh rakyat Yaman. Beliau kemudian menyeru badan antarabangsa menyiasat kaitan USAID dan Jabatan Negara Amerika Syarikat menaja keganasan di Yaman. Tegasnya lagi, penemuan senjata itu membuktikan peranan sebenar Amerika Syarikat di dalam konflik Yaman. Kesan sekatan menyeluruh Arab Saudi ke atas Yaman mula menunjukkan kesan apabila negara itu berdepan kekurangan bekalan minyak. Pada masa ini, lebih daripada 20 kapal membawa bekalan keperluan penduduk terpaksa menunggu selama berbulan-bulan untuk mendaratkan muatan di Pelabuhan Hodeidah. Antara bekalan itu adalah gas, minyak dan pelbagai barangan keperluan rakyat Yaman. Minyak merupakan komoditi paling diperlukan kerana ia dapat memastikan bekalan elektrik tidak terputus, terutama bagi hospital, loji air dan sistem saliran. Sekatan ke atas minyak menyebabkan berlaku kekurangan bekalan. Situasi penduduk Yaman terpaksa beratur panjang bagi mendapatkan minyak sudah menjadi pemandangan biasa sejak kebelakangan ini. هذا حرام هذا ظلم يا أخي. أقل حاجة يعني الناس يشوفوا يعني يرحموا الناس المساربين لو من يوم من 3 أيام هنا ومن 4 أيام يمكن نوصل يعني أسرة من هنا يمكن لما توصل باب الرئاسة أسرة بيجلسوا 5 أيام 6 أيام. أقل حاجة يعني يفكوا الناس العالم يا أخي يعيشوا. احنا شبعنا يعني ظلم هذا حرام يا أخي. أعتقد هذا يعني لحاله عدوان إضافي إلى العدوان الضرب والقصف وإلى آخره. Penyelaras Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu Lisa Grande
telah mengkritik tindakan menjadikan minyak sebagai senjata kerana ia memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Yaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan pelancaran IPPR iaitu panel bebas bagi tindak balas dan siap siaga pandemik bagi menilai pelan tindakan global terhadap penularan COVID-19. Panel itu turut dipengerusikan bekas Perdana New Zealand Helen Clark dan bekas Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Pengurusi bersama akan melantik anggota panel IPPR sebelum membentangkan laporan awal November ini sempena Perhimpunan Kesihatan Sedunia WHA. Laporan susulan pula akan dibentangkan IPPR bulan Mei tahun hadapan. Menurut Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menerusi kajian IPPR, dunia akan lebih memahami realiti dan penyelesaian global melawan COVID-19. Penubuhan IPPR adalah selaras dengan ketetapan resolusi WHA diadakan bulan Mei lalu. WHO berkata, penubuhan panel itu diharap dapat menghasilkan penilaian jujur bagi dunia memahami sepenuhnya terhadap apa yang berlaku dan bagaimana mencegah penularan pandemik pada masa hadapan. Hanya dalam tempoh 24 jam, hampir 700 kes baharu COVID-19 dicatatkan di Maghribi. Kebanyakan daripada kes dikesan di Bandar Pelabuhan Safi. Kebanyakan daripada kes dikesan di kilang mengetin ikan. Ekoran itu, Bandar Safi yang dihuni 300,000 individu itu diletakkan di bawah perintah berkurung. Menurut Kementerian Kesihatan, angka terbaharu berkenaan menjadikan jumlah kes di negara Afrika Utara itu melonjak kepada 14,132 kes. 25 Jun lalu, Maghribi melonggarkan sekatan kawalan dengan membenarkan pembukaan semula kafe, hotel dan dewan sukan. Turut dibenarkan sektor pelancongan domestik dan perjalanan rentas negeri. Darurat kesihatan di Maghribi bagaimanapun berkuat kuasa sehingga esok. Bermula Isnin ini, hanya separuh daripada rakyat Australia di luar negara dibenarkan pulang. Tindakan itu diambil kerana negara kangaroo terbabit masih berdepan kesukaran dalam mengendalikan penularan COVID-19. Menurut Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, hanya 4,000 warga negara itu atau penduduk tetap dibenarkan pulang sehari berbanding 8,000 sebelum ini. Pengumuman itu dibuat ketika pihak berkuasa Victoria melaporkan 288 kes baharu. Australia menutup sempadan negara itu kecuali kepada rakyatnya dan penduduk tetap yang pulang hujung Mac lalu. Semua individu yang kembali dikenakan kuarantin mandatori. Morrison berkata, langkah menghadkan jumlah kepulangan warga Australia dijangka kekal sehingga penularan di Melbourne berjaya dikawal. Kira-kira 5 juta penduduk di Melbourne dikenakan perintah berkurung 6 minggu susulan penyebaran semula jangkitan. Pelanggaran prosedur kesihatan dan keselamatan di hotel kuarantin di Melbourne dipercayai menjadi punca lonjakan semula kes baharu. Presiden interim Bolivia, Jeanine Áñez, mengumumkan dirinya sah dijangkiti COVID-19. Beliau bagaimanapun mendakwa keadaan dirinya baik dan akan meneruskan tugas secara jarak jauh sepanjang tempoh kuarantin. Sebaik disahkan positif, Áñez perlu menjalani kuarantin 14 hari. Beliau bagaimanapun tidak menamakan pengganti untuk menjalankan tugas sekiranya tahap kesihatannya semakin merosot. Perkara itu dibimbangi meningkatkan ketegangan politik Bolivia yang berlarutan sejak November. Áñez merupakan pemimpin negara Amerika Latin kedua yang disahkan dijangkiti virus terbabit minggu ini selepas Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Selain itu, 4 menteri Bolivia juga dijangkiti sama sebelum ini. Turut disahkan positif COVID-19 sebelum ini ialah Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez.
Beberapa pemimpin politik di wilayah sama juga disahkan positif COVID-19 termasuk 4 menteri Bolivia. Separuh daripada jumlah jangkitan COVID-19 di dunia minggu lalu disumbangkan kes di Amerika Latin dengan turut mencatatkan 14,000 kematian. Hong Kong akan menutup semua sekolah bermula Isnin ini selepas merekodkan lonjakan kembali penularan tempatan COVID-19 kemarin. Menteri Pendidikannya Kevin Yung berkata langkah itu terpaksa diambil bagi kebaikan pelajar. Pelajar yang dijadual menduduki peperiksaan bagaimanapun boleh meneruskan sesi persekolahan. Kebenaran tertakluk kepada protokol kesihatan. Sekolah di Hong Kong mula dibuka kembali Mei lalu selepas ditutup pada awal tahun. Khamis lalu, Hong Kong merekodkan 34 kes penularan tempatan, jumlah kes harian tertinggi dalam tempoh lebih 3 bulan. Kereta elektrik Tesla dapat aduan tinggi pengguna Korea Selatan butirannya selepas ini. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Pada 7 Julai 2020, kerajaan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia akan melaksanakan banci penduduk dan perumahan yang ke-6. Banci 2020 ini akan membantu kerajaan mendapatkan statistik penduduk dan perumahan yang terperinci dan komprehensif mengikut ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk pada waktu ini. Bertemu kembali. Menjelang sidang kemuncak Kesatuan Eropah EU pada 17 hingga 18 Julai ini yang bertujuan mencapai persetujuan 27 negara anggota terhadap pakej pemulihan ekonomi. Presiden Majlis Eropah Charles Michel yakin EU dapat mengenepikan perbezaan dan seterusnya meluluskan pakej meningkatkan semula ekonomi Eropah berjumlah 750 bilion euro. Negara yang membantah pakej ekonomi seperti Austria, Belanda, Denmark dan Sweden dijangka mengubah pendirian ketika sidang kemuncak itu bagi menyokong pengagihan dana pemulihan ekonomi EU. Selain itu, Majlis Eropah turut mencadangkan dana berasingan berjumlah 5 bilion euro diwujudkan bagi menangani impak pengunduran Britain daripada EU ke atas negara anggota. Penubuhan kedua-dua akan didebatkan pemimpin EU pada sidang kemuncak minggu hadapan. Calon Demokrat bagi pilihan raya Presiden 2020 Joe Biden membentangkan pelan ekonomi berjumlah $700 bilion di bawah tema Bina Semula Lebih Baik bagi mencabar agenda ekonomi Donald Trump. Menerusi pelan ini, Biden berhasrat mencipta lebih 5 juta peluang pekerjaan dan melabur di dalam teknologi bagi meningkatkan lagi ekonomi Amerika Syarikat jika terpilih sebagai Presiden. Isu ekonomi sangat kritikal bagi kempen pilihan raya Presiden November nanti berikutan impak COVID-19 ke atas pertumbuhan ekonomi global. Biden yang berkempen di Dunmore terus menyerang Trump dengan berkata Amerika Syarikat di bawah Republikan menyaksikan pelbagai krisis berlaku. Donald Trump may believe that pitting Americans against Americans will benefit him. I don't. We have a health crisis, an economic crisis, a racial justice crisis, a climate crisis. We need to come together
to solve these crises, to solve them as Americans. Pungutan suara ketika ini menunjukkan Biden mendahului Trump dengan 8.8% dan juga mendapat sokongan di negeri penentu kemenangan Trump pada 2016 seperti Florida, Carolina Utara dan Pennsylvania. Pilihan Raya Umum PRU Singapura, rakyat negara terbabit menjalankan tanggungjawab masing-masing sebaik 1,100 pusat mengundi mula dibuka 8 pagi tadi. Pemilihan Republik itu diadakan dalam normal baharu dengan amalan penjarakan sosial bagi mengekang penularan COVID-19. Calon bebas tunggal dan 11 parti politik termasuk parti pemerintah, Parti Tindakan Rakyat PAP bertanding untuk 17 kawasan perwakilan kumpulan GRC dan 14 kawasan pilihan raya perwakilan tunggal SMC untuk mengisi 93 kerusi parlimen. Dengan jumlah lebih 2.6 juta pengundi, ia merupakan pilihan raya umum kedua berturut-turut PAP meletakkan calon di kesemua 31 bahagian pilihan raya. Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga Setiausaha Agung PAP dan pasukannya bertanding di GRC Ang Mo Kio dengan 5 anggota menentang Parti Reformasi diketuai Kenneth Andrew Jeratnam. Hanya SMC Pioneer dan GRC Pasir Ris Punggol menyaksikan pertembungan 3 penjuru dalam PRU kali ini. Keputusan dijangka diketahui awal pagi nanti. PRU ke-18 ini digelar sebagai pilihan raya kritikal kerana ia akan membentuk prospektif Singapura dalam menghadapi cabaran COVID-19. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha berkata rombakan kabinet akan berlaku pada bila-bila masa. Beliau menjawab spekulasi bahawa rombakan kabinet akan dibuat bulan September ini. Menurut beliau, perubahan terhadap kabinet dibuat mengikut keperluan. Desas-desus rombakan kabinet Thailand akan berlaku diperkuatkan lagi dengan pengumuman peletakan jawatan di dalam parti pemerintah Palang Pracharat melibatkan Menteri Kewangan, Menteri Tenaga dan Menteri Inovasi Sains dan Pendidikan Tinggi. Timbalan Setiausaha Agung Perdana Menteri Kopsak Putrakul turut meletak jawatan daripada parti pemerintah menandakan berlaku perubahan di dalam struktur kepimpinan parti. Jelas Perdana Menteri, pengagihan kota menteri dibuat berdasarkan kedudukan parti gabungan dan ada juga kota melibatkan pihak di luar parti politik. Sekitar 10,000 penduduk Greece menyertai protes jalanan bagi membantah keputusan kerajaan mengetatkan undang-undang berkaitan tunjuk perasaan. Bagaimanapun, protes yang bermula aman bertukar menjadi rusuhan apabila peserta menyerang pihak berkuasa dengan bom petrol. Protes diadakan ketika ahli parlimen sedang siap sedia mengundi rang undang-undang yang antara lain memberi kuasa kepada polis menghalang penganjuran protes di atas faktor keselamatan. Kem pembangkang mengkritik usaha kerajaan itu sebagai tidak demokratik. Bagaimanapun, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis berhujah undang-undang baharu perlu diwartakan bagi mengelak protes menyebabkan sesebuah bandar raya di Greece ditutup. Situasi ini menuntut undang-undang baharu berkaitan protes digubal bagi mengelak kehidupan rakyat terjejas kerana tunjuk perasaan. Sebelum pembentangan rang undang-undang dibuat, kerajaan telah menjalankan kaji selidik yang mendapati 56% rakyat menyokong undang-undang baharu diwarta, manakala 33% lagi membantah. Di Kinshasa, Kongo pula, 2 penunjuk perasaan maut ditembak dan perusuh bertindak menggantung hingga mati seorang anggota polis yang melepaskan tembakan ke arah peserta protes. Protes diadakan bagi membantah pelantikan Ronsard Malonda sebagai pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Bebas Kebangsaan sini. Rasuah tidak menyokong pelantikan Malonda. Beliau terus menyeru protes diadakan pada 13 dan 19 Julai ini.
Penganjuran Persidangan Kepintaran Buatan Dunia WAIC di Shanghai tahun ini turut disiarkan secara dalam talian berikutan ancaman COVID-19. Selain menyiarkan aktiviti persidangan, penganjur turut menyediakan penonton merasai pengalaman interaktif maya yang mendapat reaksi positif pengguna di seluruh dunia. Ia juga menandakan peralihan penganjuran WAIC secara realiti kepada siaran dalam talian yang lebih mudah diikuti peminat dunia teknologi dan kepintaran buatan AI. WAIC yang berlangsung sejak semalam disertai lebih 500 syarikat teknologi terkemuka dunia selain diisi dengan 100 forum berkaitan teknologi AI. Syarikat seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, Tencent, Huawei dan JD memanfaatkan WAIC bagi menampilkan produk berteknologi baharu kepada pengguna. Sektor yang diberi tumpuan adalah inovasi chip AI, pengurusan pintar data, penggunaan AI di dalam penguatkuasaan undang-undang, kewangan, pemanduan tanpa pemandu, pendidikan, penjagaan kesihatan dan sebagainya. Kereta elektrik buatan Amerika Syarikat Tesla berdepan peningkatan aduan pengguna selepas berlaku banyak kemalangan dan kegagalan fungsi kenderaan tersebut. Pada masa sekarang, terdapat 10,000 kereta Tesla berdaftar di Korea Selatan dan peningkatan aduan itu dijangka menjejaskan populariti model berkenaan. Syarikat pengeluar masih belum memberikan sebarang maklum balas terhadap aduan pengguna di Korea Selatan. Hasil ujian yang dilakukan terhadap model Tesla juga masih gagal menemukan sebarang jawapan kepada aduan pemandu. Menurut penyelidik Institut Penyelidikan dan Ujian Automobil Shin Jae-kwon, fungsi pertukaran lorong automatik Tesla dipercayai sebagai punca kepada kemalangan disebabkan pemanduan automatik terhenti secara tiba-tiba. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan ada kemalangan berpunca daripada kecuaian pemandu yang masih tidak biasa dengan ciri-ciri automatik Tesla. Selain itu, pemandu turut mengadu merasai gegaran kuat pada bahagian tayar kereta elektrik Tesla. Susulan itu, Pusat Kajian Kenderaan Korea Selatan akan melakukan lebih banyak kajian terhadap Tesla bagi memastikan keselamatan pemandu. Polis India menembak mati salah seorang Samsing paling dikehendaki Vikas Dubey kerana cuba melarikan diri sehari selepas ditangkap di atas tuduhan membunuh 8 anggota polis. Visual itu menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.